Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini, saya akan cuba tunjukkan bagaimana untuk membuat penetapan kepada tajuk-tajuk utama dalam penulisan kita. Kalau di sini saya sertakan contoh kepada penulisan thesis chapter 3 metodologi. Biasanya untuk membuat penulisan thesis lah. So kalau nampak di sini, setiap tajuk utama mempunyai gaya yang berbeza. Dan body text yang ni juga mempunyai gaya yang berbeza. Dan bagaimana untuk memudahkan kita membuat penetapan kepada setiap tajuk ini secara automatik. Dan juga setiap tajuk ini nanti seharusnya akan disertakan. Kita boleh akses di bahagian navigation. Kalau memudahkan kita kalau kita menulis lebih daripada 10 muka surat, di mana kita cuma perlu klik pada tajuk ni dan Microsoft Word akan automatik pergi kepada tajuk tersebut untuk kita membuat perubahan ataupun penetapan yang berbeza. Okey, di sini saya sediakan dokumen untuk kita buat penetapan mengikut kehendak kita, kesesuaian, ataupun mungkin kalau kita dalam proses penulisan tesis di universiti, biasanya ada guideline atau panduan untuk kita membuat penulisan, formatnya. Kita boleh berpandukan kepada panduan tersebut. Cuma di sini saya buat contohlah bagaimana untuk menghasilkan penetapan mengikut kesesuaian yang kita mahukan. Untuk itu saya buat contoh bagi chapter metodologi, bab kaedah penyelidikan. Kebiasaannya chapter metodologi ni berada di chapter ketiga penulisan tesis. Okay. Jadi kita ada tajuk kepada chapter kita, metodologi. Kemudian kita ada tajuk utama kepada setiap perenggan yang kita nak tulis. Ke sini ada introduction, ada juga research design mungkin, then ada ada lain, analysis, observation mungkin, observation, content analysis, conclusion, sebagai main heading. And then di bawah kepada research design kita ada tajuk kedua, subheading berada di bawah research design, which is content analysis dan observation. Dan di bawah kepada subheading ni, kemungkinan kita perlu satu lagi tajuk subheading untuk menerangkan penulisan kita dengan lebih detail. Di sini juga saya sediakan contoh untuk membuat list kepada penulisan kita. Untuk itu biasanya kita memula dengan secara keseluruhan penetapan keseluruhan teks kita. Kalau kita tengok secara penetapan umumnya, Microsoft Word sediakan kita kepada gaya normal penulisan pada keseluruhannya. Dan kita nak tetapkan, kita nak tukar kepada tulisan Times New Roman bersaiz 12 dan lain-lain penetapan. So untuk itu kita pergi ke style ni. Style berada di dalam menu home. So pergi kat normal, right click and then kita modify. So untuk nama saya tak tukar, normal. Dan tulisan kita pergi tukar ke Times New Roman bersaiz 12. Saya suka kalau kita tetapkan kepada justified. Kebiasaannya ada universiti yang suka kepada penetapan justified untuk penulisan mereka, penulisan thesis. Dan seterusnya ke format paragraph. Untuk body text ni kita dah buat. Untuk indentation, kebiasaannya setiap paragraph, setiap perenggan kita mula dengan indent, which is masuk sedikit pada ayat pertama, pada baris pertama. So indentation dia kita buat first line 1 tab 1.27 cm. Dan spacing untuk sebelum saya rasa tak perlu.
selepas 6 point selepas setiap paragraf kita ada sedikit ruang, and then setiap barisan kita pisahkan dengan 1.5 garisan. Kita kalau dalam grafik kita panggil leading. Okay, jarak antara baris. And then okay, kita tengok apa jadi. Dan okay, so secara keseluruhan kita punya dokumen dah ditetapkan mengikut apa yang kita tentukan tadi. Okay, dah tukar Times New Roman dan sebagainya. Dan seterusnya kita buat ketetapan untuk tajuk chapter kita, tajuk bab ni. So ini yang paling utama. So untuk itu saya suka untuk memilih heading 1. Di sini saya tidak membuat penetapan yang baru, kerana bagi saya lebih mudah untuk urusan seterusnya nanti. Saya tak perlu untuk pilih penetapan yang saya buat. Saya cuma dia sudah pun ditetapkan menggunakan heading 1. Saya akan tunjukkan kemudian nanti. Dan juga proses seterusnya mungkin untuk membuat caption kepada figure ataupun table nanti. Tapi itu nantilah. So untuk itu kita pergi ke heading 1, and then untuk tajuk chapter kita right click dan modify. Okay, saya tak tukar tajuk heading 1 ni, tukar warna biru kepada warna hitam ataupun automatic. Then tulisan Times New Roman, and then bersaiz 14, dan saya mahu dia dalam bentuk bold. Okay, bagi penetapan paragraf dia, saya suka kalau dia dalam penjajaran sekata ataupun tengah, centered. Dengan first line saya rasa tak perlu, indentation tak perlu sebab dia tajuk bab, dan spacing pun tak perlu permulaan sebab dia di paling atas. Cuma kemudian mungkin 21 2.5 garisan, dan spacing 1.5 lines. Alright, kita tengok. Okay, dah pun ditetapkan chapter heading. Kita heading 1, kita guna heading 1. Okay, untuk main heading, okay, sama juga kita pilih, kali ni saya pilih heading tu, dan kemudian kita ubah sesuai mengikut apa yang kita nak. Kita ubah colour. Saya tak tahu kenapa mereka suka guna warna biru untuk tajuk. Okay, then Times New Roman 12 dan bold. Okay, dan untuk paragraf first line tak perlu. Spacing sebelum pun tak perlu. Mungkin lepas ni kalau kita nak tukar, kita boleh tukar terus lah. Okay, saya akan tunjuk nanti, InsyaAllah. Ini 6 line spacing. Okay, dan kita tengok dah main heading, dah heading tu. Kalau kita nak tetapkan untuk yang lain, contoh yang main heading ni, just click and then dah tukar lah. Lagi tak main heading, conclusion main heading. Okay, kemudian untuk subheading ni, kita pilih heading 3, sama juga macam tadi, and then modify, tukar warna Times New Roman, Times New Roman 12 bold, format sama 06. First line tak perlu, 1.5. Okay, ini untuk subheading. Ada lagi kalau kita tengok subheading, subheading this one, heading 3. Okay, kemudian kita ada subheading.
This one. Ini kita nak buat dekat untuk heading 4. Okay. Kali ni ada bold italic ya, dia punya gaya. So tukar lagi warna. Times New Roman 12 bold and italic. Dan untuk paragraph, first line tak perlu, spesifik tu. Ini pun kita buat sama. Kalau kita rasa nak tukar, nanti kita tukar. And then okay, ni pun okay. So kita dah ada sub heading. Ni pun heading 4. Heading 4. Okay. Okay, list ni saya biarkan nanti. Okay, kita biarkan dulu. Saya akan tunjuk kemudian. So sekarang kita dah ada semua penetapan untuk gaya tajuk dalam kita punya penulisan. Okay, kalau kita tengok pada view dan navigation pane, kita dah boleh nampak tajuk-tajuk kita dah ada dalam menu index. So lebih mudah lah. Katakan kita dah menulis lebih daripada 10 ataupun 20 muka surat, kita cuma tekan kepada menu ni, navigation, so dia terus automatic pergi. Cuma mungkin nanti boleh buang lah ni. Saya buat contoh supaya kita tak confuse nanti untuk tutorial kali ni. Okay. So untuk menambah kepada numbering, penomboran start page setiap tajuk, contoh metodologi ni, kita nak tambah chapter 3 methodology. Okay. Untuk itu saya pergi ke home dan saya pilih salah satu daripada template yang ada list library ni. So saya pilih yang ini. So kita nampak secara automatik semua tajuk kita dah ada nombor, termasuk sub heading ni, 1.2.11, 1.2.12. Okay, diikut turutan yang sepatutnya. Cuma kali ni kita tak nak dia dalam bentuk format sebeginilah. Macam saya cakap tadi, saya nak dalam bentuk tulisan. So untuk itu saya pergi ke define new multi-level list. So pada level 1 ni, kita nampak kita dah ada secara automatik, dia dah letak pada heading 1. Dia yang saya katakan tadi, lebih mudah kalau kita ubah terus pada heading 1 ni. Okay, and then enter formatting number. Kalau tuan-puan punya dialog box ataupun penetapan dalam bentuk window yang lebih kecil, mungkin boleh klik yang inilah, more and less. Okay. So untuk style, kita ubah dulu style. Tadi saya nak dalam bentuk tulisan 1, 2, 3. And then sebelum tu ada perkataan chapter. Okay. Kemudian font, kita buat yang sama, Times New Roman, bold, dan untuk chapter kita punya size font ada 14, dan semua tulisan kita dalam bentuk huruf besar lah, all caps. Dan nampak kita tukar chapter 1. And then kita tak nak ada ruang kosong. Ni mungkin boleh center atau biar left. Okay, dan selepas ni space, ya. Dan kita bermula dengan chapter 3, sebab metodologi berada pada chapter 3. Ya, kita tengok apa jadi. Chapter 3 metodologi. Kalau kita nampak dia dah pun bertukar. Ini saya tekan shift enter, so dia akan turun ke bawah dan center. Okay. Dan yang lain pun, tajuk lain, kalau kita nampak dia dah ditukar kepada bentuk tulisan 3.1 untuk ejaan.
Okay. Yang ni saya delete. Saya rasa kita dah tak akan confuse lagi sebab dia dah berubah. Okay. Dah nampak panjang sangat nanti. Okay, untuk tukar yang ini pula, kita pergi ke tempat yang sama. Define new multi level list. And then sekarang kita berada di sepatutnya level tu, heading 2. Okay, yang ni main heading. So style number adalah legal style numbering. Okay, nombor. Dan macam biasa kita tukar Times New Roman, bold, and then kali 12. Dan color, saya tak nak ada ruang. And then kita nak space saja. Sepatutnya dah okay. Kita start dengan 1. So 3.1. Then okay, so, kita dah ada 3.1 introduction, 3.2 research design, dan seterusnya untuk main heading. So sekarang untuk subheading yang berada di bawah main heading, sebab tadi kita tukar main heading untuk subheading sama juga daripada heading 3, dan kita ke multi level list. So level ketiga, nampak dia dah automatic link ke level ke heading 3. Sama legal style numbering, font kita tukar Times New Roman, bold, dan 12. Okay, kita tak nak ada ruang, tak nak ada indentation, and then space. Okay, so automatic. Kalau kita tengok 3.21 content analysis, and then sepatutnya observation pun sama sebab dia berada di bawah, direct di bawah research design. Terusnya untuk subheading. Okay, subheading ni dia adalah heading 4, right? Untuk itu kita sama juga define baru legal style numbering, heading 4 start at 1. Okay, font Times New Roman, bold, italic, and 12 30. Alright, okay, so secara automatic juga dah bertukar. Subheading semua dah bertukar. Okay, secara keseluruhannya setiap tajuk utama kita dah pun kita tetapkan dia punya gaya penulisan. Mungkin kalau katakan kita nak tukar selepas paragraf ni, ada ruang yang lebih untuk memisahkan tajuk utama dengan paragraf. So kat sini kita tak tukar, modify. Okay, seperti yang saya cakap tadi, pergi saja and then format paragraph. Before mungkin kita nak 6. Kalau kita tengok nanti semua akan tukar. Sorry, okay, tukar lebih sikit lah. Okay. Ataupun mungkin kita boleh tukar yang di sini, cuma nanti yang ini pun akan sama sekali kita ikut. Okay, ini pun kalau kita nak tambah, 12. Okay, then okay, dia akan tambah subheading. Okay, untuk list pula, okay, ini. So di multi level list ini untuk level yang ke-5. Level yang ke-5 saya mau tetapkan, tapi kali ini bukan dekat heading 4. Ini yang kita cari sikit lah. So saya nak digunakan gaya list paragraph.
this paragraph, and then numbering ABC. Ni saya delete lah. Dan ni saya tukar times New Roman. Tak perlu bold. Bas. And okay, start at A. Okay, space. Okay, tak apa. Kalau kita rasa ada perlu perubahan, kita akan ubah kemudian. Okay. Okay, ini semua list. Okay, modify paragraph. Okay, alright. So seharusnya dah okay lah. Dah selesai kita punya penetapan gaya kepada dokumen kita. Kalau tengok kita punya navigation pane, semua dah ikutlah, ikut kepada numbering yang kita tetapkan tadi. Okay, kalau kita punya page ataupun kita punya muka surat lebih daripada katakan 10 atau 20, mungkin lebih mudah nanti kita nak pergi ke mana-mana yang kita nak. Okay, untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.